Saya nak bincang tajuk yang sangat-sangat penting sekarang. Dalam social media terlalu banyak dicerita. Kalau kita tengok dia menceritakan perkara-perkara sedemikian, iaitu fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah terhadap Nabi bukan perkara baru, dia perkara lama. Dia telah berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sendiri telah berlaku dah. Dan kemudian di barat baru berlaku dekat 200 tahun lebih tahun yang lalu, bila orang barat mula mengkaji Al-Quran, bila mengkaji kitab-kitab Islam, dan mereka bandingkan keadaan mereka di barat, okey, dengan apa yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mula menulis buku mengenai Islam. Dan mereka menulis tidak kurang daripada 60,000 buah buku mengenai agama Islam. Hanya pada tahun 1800 hingga 1950, satu jangka masa yang pendek saja, 150 tahun saja, mereka telah menulis tidak kurang daripada 60,000 buah buku mengenai agama Islam. Dan sebahagian besar tulisan itu adalah mereka fitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini zaman moden kan, zaman smartphone kan, zaman elektronik kan, komputer kan, mereka bukan saja cakap, mereka bukan saja tulis, malahan mereka belanja berjuta ringgit untuk buat apa? Buat satu video mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasa video yang dia buat tu perkara yang baik mengenai Nabi ke perkara yang buruk mengenai Nabi? Bukan Islam tau, melabur berjuta-juta. Kalau pergi YouTube, kamu akan dapat lihat banyak video yang mereka buat. Mereka buat satu watak, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan bagi tahu dunia melalui video tu. Rasa-rasa baik ke buruk? So, apa yang saya akan buat malam ni, ulas apa yang mereka buat daripada video itu. Apa yang mereka buat, apa yang mereka ceritakan kepada dunia. Pertama, dalam tuduhan mereka itu, yang pertama adalah mereka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, menipu para sahabat. Mereka kata Nabi menipu. Macam mana mereka dapat cerita tu kata Nabi menipu? Sebab mereka juga baca kitab-kitab Islam, dan dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu masa mempunyai 9 isteri. Pada satu masa ada 9 isteri. Kemudian Allah turunkan wahyu surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3. Okey, surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3. Kenal tak ayat ini? Ini satu-satunya ayat dalam Quran yang paling special punya ayat. Tak ada ayat Quran lebih special daripada ayat ini. Tak percaya? Surah An-Nisa ni, surah keempat ayat nombor 3 ni, ayat ini sebut tentang apa? Maksud dia apa? Dia sebutlah, kawinlah wanita yang kamu suka, 2, 3, 4. Kebiasaannya lelaki ni hafal sampai sini saja, perempuan akan sambung ayat belakang. Mana ada ayat Quran lelaki hafal depan, perempuan hafal belakang punya? Tak ada. Ini satu-satunya ayat saja. Betul? Wanita hafal apa? Sekiranya kamu khawatir kamu tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu, maka kahwin hanya satu. Special tak ayat ini? Malam ni kita belajar ayat baru. So bila ayat ini diturunkan, kan lelaki mulai saat itu hanya boleh mempunyai 4 isteri pada satu masa sehingga hari kiamat. Dan bila ayat itu diturunkan, Nabi perintahkan para sahabat, siapa-siapa yang ada lebih daripada 4 isteri, lepaskanlah mereka atau ceraikanlah mereka. Berarti hanya boleh simpan, hanya boleh kekal 4 isteri saja. Sebab syariat itu 4 isteri. Maka sahabat ceraikan isteri bila Nabi perintahkan mereka buat. Sahabat semua ikut. Siapa yang tak ceraikan isteri? Siapa yang simpan 9 isteri itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tuduh. Tengok, syariat diturunkan maksimum 4,
Dia suruh orang cerai, dia sendiri tak cerai, dia simpan 9. Bukankah dia menipu para sahabat? So, bila orang tuduh sedemikian, atau bila orang tanya sedemikian, sikap kita sebagai seorang Islam adalah kita kena sangka baik dulu, bukan sangka buruk dulu. Sangka baik maksudnya apa? Kita sangka baik mereka bertanya ni ikhlas, mereka nak tahu, ataupun mereka bertanya sebab mereka keliru. Boleh faham? So kita tak bolehlah bila orang tanya kita terlalu cepat emosi. No. Kita punya tugas adalah bagi jawapan, yang meyakinkan kepada mereka. So macam mana nak jawab? Yang pertama, kita kena bagi tahu orang yang tanya soalan itu dulu. Dia tuduh Nabi menipu tadi. Di manakah dia mendapat tafsir tentang ayat itu? Tanya dia tafsir ayat itu datang daripada mana? Sebab dalam Islam kita ada 4 tafsir Quran yang utama. Quran boleh tafsir Quran, Sunnah boleh tafsir Quran, sahabat boleh tafsir Quran, ulama-ulama Islam yang boleh tafsirkan Quran. Dan yang tafsiran dia tu ambil daripada mana? Itu yang pertama. Yang kedua, apa konteks ayat Quran itu? So bila kita baca Quran, kita kena tahu konteksnya. Kita tak boleh ambil teks tanpa rujuk kepada konteks, tak faham apa tujuan ayat itu diturunkan, apa konteks dia, tak boleh. Saya bagi contoh. Kadang-kadang Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas. Allah rujuk kepada siapa? Manusia. Ada ayat Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, rujuk kepada kita orang Islam. Tapi kadang-kadang Allah sebut kul ya ahlul kitab, maka Allah rujuk kepada orang Yahudi dan Nasrani. Berarti kita kena faham ayat Quran tu, dia punya konteks tu apa. Dan kalau kita lihat surah An-Nisa tadi, ayat nombor 3, apa konteksnya? Ayat ini adalah syariat yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selepas ayat itu diturunkan, umat Nabi hanya boleh mempunyai 4 isteri maksimum pada satu masa yang sama sehingga hari kiamat. Itu adalah syariat untuk umat Nabi, bukan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk umat dia. Tapi kalau kita lihat ayat lain Quran, Allah bagi syariat, Allah bagi arahan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52. Kalau kita lihat ayat ini, Allah perintahkan Nabi, Allah larang Nabi daripada menceraikan mana-mana satu isterinya. Allah tak benarkan dia cerai. So Nabi tak cerai bukan dia tak nak cerai, sebab ini adalah arahan khas Allah kepada dia, tak boleh cerai. Kenapa tak boleh cerai? Sebab semua isteri Nabi Muhammad SAW mereka adalah ummul mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Tak boleh cerai. Kalau cerai, siapa boleh kahwin? Ibu dia sendiri. Yang pertama, Nabi tak cerai bukan dia tak nak cerai. Ini adalah syariat khas kepada dia. Dan ayat seterusnya, Nabi juga dilarang berkahwin lagi. Allah dah tutup kotanya, tak benarkan dia kahwin lagi. Walaupun hati dia betapa suka, wanita tu betapa cantik, tak boleh kahwin lagi. Allah tutup kotanya. Nampak tak? Syariat umat Nabi sama tak dengan Nabi? Dalam sudut ini tak sama. Umat Nabi kita boleh kahwin, boleh cerai, boleh kahwin, boleh cerai, maksimum 4. Nabi tak boleh cerai dan tak boleh kahwin lagi. Itu adalah arahan perintah khas Allah kepada Nabi. Dan kalau kita faham konteksnya, ayat ini untuk umatnya, ayat ini untuk Nabi, berlaku tak Nabi menipu sekarang? Konteks berbeza. Sebab itulah saya selalu mengingati kita orang Islam, bukan semua perkara kita boleh ikut Nabi. Ada setengah-setengah perkara khusus untuk dia sebagai Nabi, dia sebagai Rasul, yang kita tak boleh ikut. Setuju tak?
Kita hanya ikut perintah Nabi. Apa yang Nabi perintahkan kita buat, kita buat. Dan kita tak boleh ikut bulat-bulat 100% apa Nabi buat. Sebab ada setengah-setengah perkara khusus untuk dia saja. Dan kalau orang itu yang tanya soalan tadi, kita jawab supaya dia faham konteksnya. Sekarang bukankah kita dapat selesai salah faham dia?